Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam bersiaran sekali lagi secara langsung di platform FB Utusan TV pada malam ini. Dan pada malam ini kita akan merancangkan lagi suasana pilihan raya negeri Melaka, dan hari ini adalah hari terakhir kira-kira 11.59 malam ini, maka terhentilah segala kempen untuk pilihan raya negeri Melaka dan esok adalah hari bumbang undi. Dan untuk bercakap berkaitan dengan perkembangan terkini pilihan raya negeri ini, Utusan TV membawakan dua tetamu ke studio secara maya ini, dan tetamunya lain dan tak bukan adalah teknologis Dr. Syed Agil Al-Sagaf, penganalisis politik pensyarah kanan Musti Putra Malaysia. Assalamualaikum Dr. Syed, apa khabar? Waalaikumsalam. Selamat malam Chamris. Baik, terima kasih Dr. Syed kerana bersama dengan kami. Lama nak menyemput Dr. Syed. Akhirnya dapat juga bersama dengan Utusan TV. Terima kasih Dr. Syed bersama terima kasih. Terima kasih kepada Utusan TV menjemput saya. Lama saya pun memang rasa tertarik dengan pelawaan daripada Utusan TV ya. Terima kasih Dr. Syed. Dan seorang lagi tetamu bersama dengan kita ialah Tuan Haji Izhar Kahar, Ketua Panel Pemikir Pemerhati Rasuah Malaysia. Assalamualaikum Tuan Haji, apa khabar Tuan Haji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya. Alhamdulillah, Haji juga dapat bersama hari ini. Dua tetamu kita memang pemikir, penganalisis yang hebat dalam hal-hal politik dan juga berkaitan dengan rasuah. Terima kasih daripada Utusan TV. Jadi sebelum itu, kepada anda yang sudah menyaksikan siaran ini secara langsung, jangan lupa ke laman web www.utusantv.com untuk anda mengetahui perkembangan semasa apa yang berlaku di PRN Melaka dan juga berita dalam dan luar negara. Baiklah, kita bersama-sama dengan dua tamu. Hari ini kita nak berbincang berkaitan, besok hari mengundi dan segala kempen telah pun dilaksanakan baru pilihan raya negeri kali ini. Dan kalau dilihat kepada senario hari ini, dan tentulah malam ini rancaknya lagi kempen itu bertambah. Dan kalau melihatkan kepada senario itu, ini adalah final call ataupun kita nak bilang countdown sebelum 11.59 malam ini. Jadi kan untuk itu, mukadimah ni saya persilakan teknologi Dr. Syed untuk bicarakan lebih awal. Apa senario yang dilihat selepas hampir 14 hari berkempen? Silakan. Ya. Terima kasih Saudara Ainul. Dan saya melihat terlebih dahulu saya melihat perkembangan di Melaka ini cukup menarik, dan sebab ia adalah merupakan PRN yang pertama dilaksanakan selepas PRN Sabah. Dan ini merupakan satu ujian bukan sahaja kepada ahli-ahli politik tetapi kepada kerajaan, agensi-agensi kerajaan untuk melaksanakan PRN pada kali ini dengan selamat. Selamat yang saya maksudkan sini ialah dalam suasana pandemik COVID-19 ni kita tidak mahu berulang lagi peristiwa yang berlaku di Sabah kembali berulang ke Melaka. Dan ia menjadikan satu indikator kepada PRN seterusnya, iaitu di Sarawak, yang akan mengambil kira semua faktor-faktor dari segi tempoh, dari segi SOP penamaan calon, kempen dan pengundian yang akan dilakukan oleh PRN Melaka esok. Dan kita dapati juga pada PRN kali ini ada pertembungan. Kebanyakan ada pertembungan tiga parti, iaitu BN, PN dan juga Pakatan Harapan PH, yang memberikan satu signifikasi bahawa Melaka akan merupakan satu medan pertempuran yang pertama selepas kerajaan
kerajaan BN mengambil alih tapuk pemerintahan daripada kerajaan PN, dan kita dapati bahawa inilah satu ujian yang sangat penting bagi Barisan Nasional untuk menentukan bahawa beliau bergerak sendiri, parti mereka bergerak sendiri dan bertembung dengan calon-calon daripada parti PN dan juga PH dalam PRN pada kali ini, yang menimbulkan banyak implikasi, banyak kritikan daripada pengundi dan juga daripada ahli-ahli politik sendiri. Dan kita juga menyaksikan bagaimana bekas pemimpin UMNO keluar daripada UMNO, dan iaitu Datuk Idris Harun dan juga Datuk Nur Azman Hassan yang keluar daripada UMNO dan diterima sebagai sebagai calon bawah Parti Harapan, Pakatan Harapan. Jadi ini pun satu senario yang sangat menarik dan jadi pada hari ini, pada malam ini, saya pasti bahawa inilah peluang bagi calon-calon untuk berkempen, terutamanya berkempen secara online ataupun berlayar fizikal dengan SOP yang ketat kepada semua penduduk Melaka. Sama-sama semua nak menunjukkan bahawa ketokohan mereka dan juga penonjolan mereka, terutamanya calon-calon baru, calon-calon muka-muka baru, muka-muka muda yang mewarnai PRN Melaka pada kali ini. Baik, terima kasih gambaran. Baik, terima kasih Dr. Syed di atas gambaran awal PRN Melaka, situasi semasa ketika ini. Dan saya kembali pada Tuan Haji Izhar. Tempoh pemantauan yang telah dilakukan oleh MCW sejak di awal kempen sehinggalah kita nak tunggu 11.59 malam ini, cabarannya tentu besar. Dan kita tidak menuduh wujudnya cubaan-cubaan untuk memberi gula-gula kepada pengundi, dan esok adalah sangat kritikal. Apakah perkara itu telah maknanya MCW telah cukup bersedia untuk menghadapi cabaran esok yang paling penting? Bagaimana? Terima kasih Haji Bro. Pertama sekali, Assalamualaikum kepada para penonton dan juga ahli panel Tuan Syed, Profesor Syed. Sebelum saya menyentuh mengenai penglibatan MCW di dalam PRN Melaka kali ini, kami sebagai NGO pemerhati rasuah, kita tak ada empowerment untuk apa-apa enforcement di lapangan ataupun di ground zero. Apapun yang kami lihat kali ini ialah dari aspek integriti pelaksanaan election state ni, sama ada ia merupakan satu refreshing mandate ataupun another procedural ataupun tata cara untuk pengalihan kuasa. Jadi kami telah berpengalaman beberapa tahun sebagai pemerhati pilihan raya, dan kita mempunyai tata cara dan juga pendekatan kita sendiri bagaimana kita membuat mengangkat laporan ataupun report kepada pihak-pihak berkuasa. Dan skop kita cuma sekadar membuat pemerhatian dan juga melaporkan the fundamental issue. Banyaklah kalau nak lihat banyak laporan, tapi kita kena ada filter sistem juga. Baik, terima kasih Tuan Izhar. Kembali kepada Tuan Syed, Dr. Syed. Doktor, cabaran hari ini saya percaya bahawa sangat mendebarkanlah pada PRN Melaka ni, apatahlah esok, dan parti-parti yang dominan Melayu ni agaknya menjadi tumpuan kita pada kali inilah. Maknanya tumpuan kita kepada parti-parti yang berteraskan Melayu, ada calon Melayu dan sebagainya, ada sokongan pengundi Melayu. Tapi sekarang ni Melayu tu telah dipecahkan, pemilihan pemikiran mereka dipecahkan, Dr. Syed Jadi ini satu cabaran kepada pengundi. Siapa sebenarnya tumpuan mereka ni? Silakan Tuan Syed. Baik, saya melihat bahawa ada pertembungan antara parti-parti Melayu di Melaka, dan saya pernah ulas perkara macam ini. Saya mengatakan ia memberikan satu yang merugikan masyarakat Melayu, terutamanya di Melaka, kerana kita
terpaksa bertanding sesama sendiri untuk memastikan bahawa salah seorang dari antara kita akan maksudnya ialah calon Melayu ni akan berjaya, sedangkan kita harus memberikan tumpuan juga kepada kawasan-kawasan yang majoritinya adalah pada kaum lain, kaum Cina, kaum India dan sebagainya. Dan saya melihat ia memang satu senario yang merugikan orang Melayu, tetapi kalau kita perhatikan ini merupakan satu indikator yang mengatakan bahawa Melayu harus berubah. Melayu harus pandai memilih pemimpin dan juga parti. Jadi dalam hal ini saya melihat bahawa PRN Melaka pada kali ini bukan saja mengenengahkan parti-parti politik, tetapi akan mengenengahkan calon-calon parti dan calon-calon pilihan raya yang saya kira bukan semestinya seorang pemimpin itu akan menang kerana dia di belakangnya adalah dia diwakili oleh satu parti, tetapi kerana kewibawaannya, kerana kepimpinannya, ketokohannya untuk menjadi seorang pemimpin, itu harus menjadi satu indikator yang bagus, Dan bila saya perhatikan calon-calon sebagai calon-calon di Melaka ni, saya lihat bahawa memang kita ada banyak calon-calon yang berwibawa, yang ada pendidikan yang bagus, yang ada pendidikan yang tinggi, dan kemudian yang ada pengalaman yang luas dalam arena politik dan juga pentadbiran. Jadi inilah peluang untuk orang Melaka, penduduk-penduduk Melaka membuktikan bahawa mereka memilih pemimpin yang benar-benar mewakili mereka, yang berwibawa dan boleh mampu untuk mentadbir Melaka sekurang-kurangnya untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Baik, terima kasih. Sangat penting yang harus kita beri perhatian. Baik, terima kasih. Tuan Iza, kalau kita lihat dalam awal kempen, tuduhan rasuah kepada pemimpin-pemimpin ataupun kepada calon-calon dan dibawa sehingga kepada dibesarkan dalam media sosial, dan mungkin perkara itu esok penentunya. Apakah tuduhan rasuah itu mengganggu keyakinan dan undi esok kepada pengundi-pengundi nak buat pemilihan ni? Bagaimana? Okey. Kalau kita lihat kepada Pirayu 14 yang lepas, Melaka jatuh ke tangan PH adalah kerana mereka telah menengahkan satu manifesto yang memberi tekanan kepada integriti. Jadi kalau kita lihat minda ataupun the mindset of the voters telah shift ataupun swing kepada satu mentaliti bahawa mereka inginkan satu kepastian ataupun satu fundamental integrity yang boleh memimpin. Kita boleh letak siapa saja calon kita, muda, tua, orang lama, veteran dan sebagainya, Tetapi kalau kita tidak mendukung integriti di dalam pemerintahan peringkat negeri ataupun federal, itu dah jadi, sekarang ni kita dalam new normal bukan saja dalam bidang kesihatan tetapi juga dalam bidang kepimpinan negara, kerana kita dilihat di mata dunia dengan indeks rasuah. Jadi kalau kita terletak siapa pun dan jika ada persepsi yang berjaya mengubah minda voters ataupun pengundi-pengundi seperti yang berlaku dalam PRU yang lepas, kali ini saya lihat di dalam ground zero, apabila kita pergi turun ke lapangan, rata-rata rakyat Melaka menyuarakan frustration ataupun kecewa mereka kerana telah meletak kepercayaan dalam satu parti yang telah mereka pilih sebelum ini, tetapi rupa-rupanya berlaku juga parti hopping dan sebagainya. Jadi manifesto ni saya dalam pada dasar peribadi ataupun pandangan profesional kita sebagai pemerhati rasuah, bila you memberikan satu manifesto kepada para pengundi, itu sama juga macam you bagi prospektus kepada potential investor di dalam sesebuah syarikat. Tetapi bila telah menang, manifesto tidak dilaksanakan, tidak diikut, dilaksanakan. Dan di situ
kalau kita kaji dari aspek integriti dan corruption ataupun corrupt practice ya, di situ dilihat credibility politician ataupun ahli politik mempunyai credibility yang dented ataupun tergugat di situ kerana tidak dapat zahirkan manifestation yang telah diwar-warkan ya. Itu aspek yang kita lihat. Dan Dr. Said, Tuan Izzat telah sentuh sikit berkaitan dengan manifesto tadi. Kalau kita tengok kan integriti terhadap manifesto itu sama ada dia tidak dilaksanakan ataupun dia sebagaikan gula-gula peringkat awal kan Dr. Said kan? Betul. Tapi kalau melihat perkembangan itu bagaimana pula daripada sudut analisis politik? Apakah itu bagaimana cara permainan politik atau bagaimana untuk sengaja untuk mendapatkan undi rakyat? Bagaimana? Ya, saya melihat majoriti manifesto politik adalah satu garis misalnya ialah haluan kita ya, mana haluan yang nak dibawa, apakah strategi yang nak dibawa oleh parti-parti politik ini apabila memenangi pilihan raya, dan ia merupakan satu kita panggil communication strategy lah, political strategy, yang mana ia memberikan satu gambaran dan juga sedikit harapan kepada para pengundi berkaitan dengan masa depan, corak strategi dan juga masa depan satu-satu parti apabila mereka akan menang dalam pilihan raya ini. Ia bukanlah satu gula-gula ataupun satu rasuah politik. Tetapi apa yang berlaku ialah kebanyakan daripada manifestasi ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik kerana disebabkan oleh ada strategi-strategi yang tidak mampu dilakukan oleh parti-parti politik ni. Jadi sebab itu kita nampak bahawa banyak janji-janji yang ada dekat dalam manifesto ni akan jadi satu gajah putih ya, kerana dia tidak berpaksikan kepada realiti ya. Jadi realiti itu adalah kemahuan rakyat, kedudukan status rakyat dan bagaimana rakyat boleh menerima strategi-strategi yang dirancang oleh parti-parti politik ya. Jadi kadang-kadang rakyat memilih calon daripada bebas. Kenapa mereka memilih calon bebas? Kerana mereka melihat bahawa calon bebas itu adalah suara, adalah perwakilan ataupun calon yang boleh menyuarakan pandangan mereka, yang menyuarakan hasrat mereka kepada peringkat atasan. Ya, jadi ini menunjukkan bahawa tidak semestinya pemimpin itu datang daripada parti. Ya, jadi ia harus datang daripada, ia juga boleh datang daripada dari segi karakteristik seorang pemimpin. Ataupun calon yang boleh disifatkan dipercayai dan mampu untuk memimpin rakyat di suatu kawasan. Ya, Tuan Izzat, kalau tengok dalam 2-3 hari lepas kita nampak ada cubaan menunjukkan dalam media sosial envelope dalam tu ada duit kan? Kalau kita perhatikan ada. Dan itu adalah cubaan menghasut rakyat. Saya melihatkan dia apabila dia keluar media sosial menghasut rakyat, well, aku nak pilih parti ini sebab dia sediakan duit untuk saya pergi mengundi kan. Jadi permainan yang berlaku ini mungkin mencelarukan timbang tara rakyat terhadap isu ini untuk memilih besok. Bagaimana? Saya rasa rakyat Malaysia pada amnya dan juga rakyat Melaka khususnya, pengundi-pengundi sudah pun matang dengan pilihan raya yang telah diadakan semenjak merdeka ni. Kita pun dah matang dan juga kebanyakan video-video ataupun klip-klip yang dipaparkan, gambar yang dipaparkan, ada juga cubaan-cubaan yang telah dibuat dipetik daripada pilihan raya yang lepas-lepas ataupun situasi yang lepas di tempat lain ya. Apa pun yang berlaku ni, yang sebenarnya pengundi kena bijak dan juga kena berhemah dalam pada mempercayai segala bentuk tohmahan ataupun hasutan dalam bentuk media sosial. Kerana apa? Kerana seperti dalam satu permainan chess ataupun catur pun, dia ada gambit dan juga dia ada pinning ya. Kita lihat dalam permainan politik pun begitu juga. Kadang-kadang dia tidak melakukannya tetapi dia dilakukan semula
untuk to defeat ataupun to undermine the credibility of the other party. Jadi di peringkat pencegahan rasuah ataupun pemantauan rasuah ni, kita dah masak dengan game-game macam ni. Kadang-kadang dia buat, kemudian dia akan buat satu tuduhan mengatakan tengok benda ni. Kalau kita masih ingat lagi pilihan raya PRK yang lepas sebelum PRN Sabah, kita ada PRK yang lepas yang ada pakai baju yang ada pakai baju parti-parti politik telah diupah untuk pakai baju, kemudian membuat benda-benda yang tidak berhemah. Jadi dia orang kata campaign smear ataupun smear campaign telah dibuat. Jadi saya rasa pengundi dan juga rakyat Melaka kena lebih arif dalam membuat pilihan dan juga membuat timbang tara. Baik, Dr. Said. Kalau tengok dalam sosial media hari ini gempar sebab apa? Bukan sebab terkejut dengan apa yang nak berlaku, tapi gempar sebab apa? Mereka sudah mula berkata-kata, ya ini calon Ketua Menteri Melaka saya, yang ini calon Ketua Menteri Melaka saya, kan? Dan kita melihat ada juga poster yang mengatakan menolak calon tertentu untuk menjadi Ketua Menteri Melaka. Jadi kalau pandangan ini, apa persepsi ataupun apa pandangan analisis yang boleh Dr. Said berikan apabila Datuk Mas M. Yati, Datuk Seri Utama Sulaiman, Adli Zahari dinamakan sebagai calon-calon parti mereka untuk Ketua Menteri Melaka? Bagaimana? Saya sendiri pun agak teruja apabila Datuk Mas Riyati telah dipilih oleh Perikatan Nasional untuk menjadi calon Ketua Menteri dan bertanding, dan beliau juga bertanding untuk kawasan Tanjung Bidara yang juga ditandingi oleh dua orang lagi calon, dan kita ada calon favourite di situ, Datuk Seri Rauf. Dan ini merupakan satu indikator yang mengatakan bahawa satu cabaran bagi masyarakat Melaka ni untuk memilih Datuk Mas M. Yati ni untuk menjadi wakil rakyat di Tanjung Bidara dan diangkat menjadi Ketua Menteri kalau Perikatan Nasional memperolehi kursi yang mencukupi ataupun kursi yang banyak untuk dalam pilihan raya ini. Ini juga saya nampak merupakan satu indikator bahawa seorang wanita boleh menjadi pemimpin untuk boleh menjadi seorang Ketua Menteri. Kalaulah kata Datuk Mas Riyati menang dalam untuk kawasan ini, Tanjung Bidara ni, dan mengalahkan Datuk Rauf, ini memberikan satu kejutan bahawa seorang wanita apabila telah diumumkan sebagai calon Ketua Menteri boleh memenangi kawasan yang kuat, yang ditandingi juga oleh orang-orang yang memberi cabaran utama kepada beliau, dan kemudian beliau diangkat sebagai seorang pemimpin wanita tunggal yang kalaulah menjadi Ketua Menteri, maka dia adalah merupakan Ketua Menteri pertama dalam kalangan wanita. Saya melihat satu lagi perkara penting dalam hal ini, dari segi strategi politik, kita meletakkan bahawa kalau Perikatan Nasional sengaja meletakkan Datuk Mas Riyati ni sebagai calon Ketua Menteri kerana nak mengubah satu persepsi dan juga minda penduduk di Melaka, khususnya di kawasan Tanjung Bidara, mengatakan bahawa kita harus berubah. Kita harus memilih seorang calon dalam kalangan wanita. Yang ini yang sebenarnya mengambil satu ilham daripada kemenangan Obama sebagai Presiden Amerika. Itu satu yang pada saya satu yang besar, jadi kita ni nak menunjukkan bahawa daripada daripada calon-calon yang telah diwartakan itu,
yang dicalonkan untuk menjadi ketua menteri yang masing-masing ni, kita nak menyaksikan bagaimana rakyat akan melihat pemimpin yang diketengahkan itu, bagaimana seorang itu boleh berkorban untuk rakyat dan memberikan sumbangan kepada pengundi di kawasan mereka. Jadi kita nak tengok bahawa dengan adanya penamaan calon-calon daripada ketua menteri ni, kita nak menyaksikan wujudnya satu pemimpin yang berwibawa, yang boleh memberikan perubahan dan juga memberikan lonjakan paradigma dalam dunia politik dan juga kemasyarakatan serta pembangunan di Melaka. Baik. Jadi sifat-sifat kepribadian dan ketokohan itu yang sangat penting yang menjadi satu indikator kepada kemenangan calon-calon yang telah dipilih untuk jadi ketua menteri nanti. Baik, terima kasih. Tuan Haji Izzat. Okey, kalau kita tengok perkembangan hari ini, suasana pilihan raya negeri ini suram. Bagi saya suram. Saya pergi ke Melaka suram, macam tak ada apa. Kita nampak bendera, bendera banyak ada, tapi rakyat rasa macam aku tak kisah pun. Rasanya begitulah. Sebab apa? Pertama mungkin sebab bosan. Yang kedua apa? Pertikaian politik yang berlaku. Dan tak bosan dengan isu-isu rasuah dan sebagainya, isu-isu yang mengganggu pemikiran mereka. Sebenarnya bagi pandangan saya, kalau Tuan Izzat setuju, bahawa rakyat dipaksa melalui pilihan raya ni dan dipaksa untuk mengundi. Jadi apakah tarikan esok yang boleh? Bukan soal duit, bukan soal gula-gula, tapi bagaimana pandangan pemerhati daripada sudut-sudut tertentu. Silakan. Seperti yang saya katakan pada awal mukadimah tadi, adakah pilihan raya negeri Melaka ni merupakan salah satu lagi mandate refreshing ataupun pembaharuan mandat ataupun another procedural an act of another procedural punya election. Sebab apa? Sebab kerajaannya dah terbubar, kemudian kita perlu bentuk satu lagi kerajaan negeri Melaka yang baru. Jadi bagi pengundi di Melaka, dia kata, bagi saya tidak ada satu nak kata tak ada harapan, tak juga, tapi dia mengatakan bahawa life go on. After 20 hari bulan ni, life is as usual, business as usual. Maknanya kata siapa naik pun dia punya life macam tu juga, ya. Exactly. Tapi berbalik kepada suram tadi tu. Yang pertama sekali because of the pandemic, ya. Makna kata kalau dulu selain daripada perang bendera, kita pun ada banyak ceramah di sana, ceramah di sini, masuk kampung, keluar kampung, ada makan kenduri, makan gulai sana sini, dan juga ada lawatan rumah ke rumah dan sebagainya. Tapi kali ini kita banyak tertumpu kepada kempen melalui media sosial dan juga cara-cara yang terkawal, sebab kita dikawal oleh SOP NKN. Tapi apa pun yang penting sekarang ni, rakyat sudah beralih kepada minda baru ataupun norma baru terhadap pemilihan pemimpin kerana mereka mahukan janji-janji bahawa mereka tidak lagi diperlekehkan selepas pilihan raya. Kalau mereka masih diperlekehkan, makna kata mereka kata sebelum telah memberikan satu terminologi yang dikata ini kali. Kemudian rupanya tak jadi juga. Kemudian macam-macam persepsi telah diberikan. Kalau kita lihat, saya nak sebut satu lagi, saya tak nak sebut parti mana dan sebagainya, tapi kalau kita lihat dalam media sosial ada sebut, mengapa anda sepatutnya undi kami? Dalam 10 item yang telah dipaparkan kepada pengundi Melaka, integriti jatuh nombor 6. Jadi saya tak mau sebut parti mana, tapi sekarang ni benda-benda yang lain tu 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru ditekankan integriti. Parti ni akan bawa integriti item number 6. Jadi saya rasa rakyat Melaka, pengundi Melaka kena bangkit, kena sedar dan juga kena lihat apa yang dipilih janganlah suci dalam debu ataupun debu dalam suci. Baik, terima kasih. Menarik. Dan Dr. Said, kalau kita tengok PRN Melaka ni, hari ini dia menjadi satu medan tempur yang diberi perhatian, yang sangat-sangat diberi perhatian. Kenapa saya bercakap soal itu? Ialah pertama, kita nak lihat bagaimana kekuatan DAP dalam PH tu dapat tak kembali menguasai dalam pilihan raya negeri ini. Dan yang keduanya, bagaimana kita nak melihat mampukah Perikatan Nasional ni ialah kita nak pecahkan dominasi Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Bagaimana, Dr. Said? Okey, saya melihat bahawa
wujudnya ataupun Pakatan Harapan ini ya bertanding di beberapa kursi di Melaka ini memberikan satu indikator bahawa wujudnya kebebasan memilih dalam kalangan pengundi pengundi di Melaka. Maksudnya ialah sekiranya pengundi Melaka sudah jelak dengan parti-parti lain dengan sikap pemimpin, ada beberapa sebilangan pemimpin yang tidak memberikan satu sumbangan yang baik untuk masyarakat Melaka, maka mereka boleh memilih calon-calon daripada Parti Harapan misalnya, kan, untuk mewakili untuk mewakili mereka, untuk menyuarakan masalah dan hasrat mereka nanti. Dan sebab itu kalau kita dapati bahawa Pakatan Harapan nampaknya lebih popular dalam kalangan masyarakat di Melaka untuk PRN pada kali ini, dan dia dijadikan sebagai satu alternatif pemilihan kepada masyarakat kepada pengundi-pengundi keesokan harinya. Kita juga harus fikir bahawa ada calon-calon baru muka-muka baru yang diletakkan, yang sengaja diletakkan, ditonjolkan dalam PRN pada kali ini, terutamanya daripada calon daripada Pakatan Harapan. Kita lihat bahawa ia memberikan satu signifikasi bahawa masyarakat harus berubah melihat satu landscape politik ini bukan sahaja dari sudut tradisional, tapi akan dijadikan sebagai satu simbolik untuk memilih pemimpin-pemimpin baru yang berdarah muda ini menjadi harapan dan juga menjadi menjadi pemimpin yang boleh dipercayai, yang boleh menyuarakan hasrat masyarakat Melaka nanti. Dan ini telah terbukti semasa PRU yang sebelum ini. Kita lihat ada beberapa pemimpin muda seperti YB Saddiq dan sebagainya yang menang dalam pilihan raya itu kerana ia dilihat sebagai satu calon yang berwibawa. Dan kita juga ada kita melihat ada calon-calon yang melompat parti ni, terutamanya ada dua orang calon yang keluar daripada UMNO ni. Itu pun memberikan satu pertimbangan, satu ketahuan tu bagaimana masyarakat Melaka ni akan melihat adakah calon ini sesuai untuk dijadikan pemimpin kerana mereka adalah pemimpin, bekas pemimpin yang telah banyak berjasa kepada negeri Melaka, ataupun kerana mereka melompat parti itu dianggap sebagai satu perbuatan jenayah yang harus dihukum oleh masyarakat Melaka. Jadi ini yang menjadi satu pertimbangan kepada masyarakat Melaka, adakah mereka akan memilih parti politik ataupun mereka memilih ketokohan calon-calon yang bertanding dalam PRN pada kali ini. Baik. Tuan Izzah, tadi Dr. Syed dah sebut berkaitan lompat parti. Apabila kita bercakap tentang lompat parti, kita tak tahu. Kita jangan tuduh soal imbuhan, kita tak pasti. Tetapi orang muda yang melihat perkembangan itu mungkin melihat ada ganjaran, contoh begitu kan. Mungkin pada pandangan mereka, persepsi mereka berlainan. Jadi daripada sudut pandangan MCW, kalau persepsi begitu dan keadaan lompat parti begitu, apakah mereka masih menginginkan calon yang begitu? Macam mana? Silakan Tuan Izzah. Okey, terima kasih. Ini sama juga dengan pasangan lah, Yang sebenarnya apa yang berlaku di Melaka sekarang ni, dia sedang merisik sebab dia nak mencari satu pasangan yang boleh klik, maknanya antara rakyat, voters dengan politician. Betul. Jadi bila you dah pangkah, you dah pergi ke ballot box and then you dah pangkah, makna kata you kononnya dah ada satu understanding kat situ, merit maknanya di situ. Tapi bila you cari yang lain, mandat diberikan melalui bendera lain. Tapi kemudian you mendapat populariti dan sebagainya, kemudian you lompat. Sebab tu kami di MCW pun kita mengalu-alukan kalau boleh party hopping law ni ataupun undang-undang lompat parti ni kita segerakan untuk menjadi ordinance dan jadi undang-undang, Kemudian political funding pun begitu juga, dia berkait tu, party hopping dan juga political funding perlu kita percepatkan.
Betul. Kalau mereka yang dipilih dalam PRN kali ini tak boleh bawa isu ni ke federal ataupun kepada parti-parti dominan yang ada sekarang, makna kata suara rakyat Melaka tidak dibawa. Sebab apa yang mereka mahu sekarang ni ialah parti hopping ni yang sebenarnya dia berkait rapat dengan integriti. Sebab you telah pun membelakangi kepercayaan dan keyakinan pengundi-pengundi apabila you pakai bendera satu, bendera A, kemudian you masuk bendera B. Saya setuju dengan pandangan Prof Said mengenai ketokohan seseorang ketokohan seseorang calon. Tapi pada masa yang sama, orang nak pangkah calon tu pun dia fikir, kan aku pangkah tahun depan hang lompat pula lagi satu. Rakyat di Melaka ni dia kata once bitten twice shy lah, gitulah kata orang. Betul. Jadi saya rasa parti hopping ni boleh, tapi kena ada moratorium. You boleh hop tapi kena ada moratorium. Makna kata there will be no jawatan untuk you for the next 2 years contoh. Gitu. Baik, Dr. Said, keadaan calon pengundi muda pada ketika ini dia masih lagi diambang, tidak pasti. Saya nak pilih siapa? Kita tak cakap pasal calon yang duduk di kawasan kampung. Mungkin mereka dah ada nama-nama yang nak dipilih. Tak begitu Tuan Nizar kan? Mereka dah ada nama-nama dan mereka dah sebati dengan calon kenaan. Tetapi orang muda yang pada hari ini 11.59 malam ini adalah pemikiran mereka berubah atau tidak? Ataupun bagaimana? Dr. Said, melihat bagaimana? Ya, saya nampak macam saya katakan tadi, kita ada pilihan, ada ketokohan daripada calon-calon muda yang berdarah muda yang boleh memberikan satu harapan baru kepada pengundi-pengundi di Melaka. Dan dia itu satu. Yang kedua, kita melihat bahawa orang muda ni dia tak suka politiking. Dia tak suka politiking, dia tak suka belenggu dengan masalah-masalah politik, parti-parti politik dan sebagainya. Mereka nakkan hasrat mereka, luahan mereka, harapan mereka dapat dilaksanakan oleh kerajaan yang memerintah Melaka selepas ini. Jadi apa yang kita fikirkan ialah yang kita khawatirkan ialah takutnya ialah peratusan mengundi esok akan menjadi lebih rendah daripada anggaran yang telah dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi kalau kita perhatikan, ada kajian mengatakan bahawa kalaulah keluar mengundi itu lebih kurang daripada 60%, hanya parti-parti yang ada akar umbi yang kuat aja yang akan menang. Jadi parti-parti yang kecil yang ataupun calon-calon bebas misalnya akan menghadapi masalah sekiranya peratusan keluar mengundi itu akan menjadi lebih rendah. Kalau kita lihat bahawa kalaulah berlaku keadaan macam ini, fenomena ini menunjukkan bahawa masyarakat dah jelak. Seperti yang dikatakan tadi, yang masyarakat dah jelak dengan politiking yang berlaku pada sekarang ini. Mereka juga rasa khawatir dengan SOP dalam masa pandemik COVID-19 ini. Jadi sebab itulah berlakunya satu polemik apabila sama ada kerajaan DUN Melaka ni patut dibubarkan ataupun sebaliknya. Kita tak boleh memikirkan bahawa itu semua adalah untuk kepentingan politik, tetapi kepentingan rakyat terabai kerana kerakusan sebilangan pemimpin-pemimpin politik sekiranya melanggar SOP dan juga memberikan satu fenomena yang tidak selamat untuk para pengundi keluar. Jadi kita harap bahawa perkara ini dapat diselesaikan dengan baik dan kemudian para pengundi akan terus memberikan sokongan ramai turun untuk keluar mengundi pada hari esok. Dan saya juga fikir Tuan Nizar boleh beri tambahan komen apa yang telah disampaikan oleh Dr. Said. Saya nak bercakap soal ini. Apa yang dikatakan oleh Dr. itu mungkin menyaksikan bahawa dominan kuasa itu mungkin disebabkan kerisauan. Mungkin tidak tercapai dominan kuasa itu sebab kebimbangan kan, sebab peratusan undi yang kurang kan. Jadi maknanya apa?
Maknanya kuasa yang ada itu terbentuk ala-ala biasa je begitu kan. Macam mana Tuan Izzah? Mungkin boleh buat tambahan. Silakan. Terima kasih. Cabaran-cabaran politik kali ini lebih hebat lagi kerana selain daripada pandemik dan juga kerisauan pengundi untuk keluar mengundi, selain daripada itu, betul apa yang kata oleh Tuan Syed, Profesor Syed tadi itu, bahawa pengundi atau rakyat Melaka dah jelak dengan politiking dan sebagainya. Tapi bagi saya, kalau ikut trend yang telah dicatatkan dalam pilihan raya sejak dulu lagi, 3-4 pilihan raya yang lepas peringkat nasional, peratus pengundi-pengundi muda di Melaka berkurangan. Sejak tahun 2004 lagi, telah pun berkurangan daripada 60% lebih, turun dan kemudian dalam 2018, PRU 2018, peringkat umur 21 ke 30 tu dah jadi lebih kurang 30% over saja. Bukan kerana mereka tak minat, mungkin mereka telah pun berhijrah ke kawasan mengundi di tempat lain. Jadi yang tinggal cuma yang veteran-veteran ni saja. Okey. Jadi yang tinggal ni veteran. Kalau kita kaji dari aspek statistik, makna kata parti dominan dia akan capitalize dengan orang kata pakcik-makcik punya market segment. Yang muda-muda ni dia kata saya cakap terus terang Gen Y dengan Gen X ni sebenarnya mereka nak something yang buat masa ni dia tak nak nonsense sangatlah pasal politik. Dia nak future dia. Kalau boleh pemimpin yang ada sekarang ni jangan rob the future of the rakyat. Itu sekarang ni the favorite word lah. Budak-budak muda sekarang ni dia kata tolong jangan rompak kami punya masa depan lah. Betul. You dilantik sebagai pemimpin, kita bagi mandat dekat you, kita percaya, kita serah pada you. Jangan 1 bulan, 2 bulan saja you tunjuk. Kemudian you dah jadi orang lain. Jadi budak-budak muda ni, they are very powerful. They are very powerful because they will bring it to the social media dan diorang akan dapat very good mass support. Jadi saya rasa kita kena ada political will. Political will bukan saja di peringkat negeri Melaka, tetapi juga Melaka kena jadi the influential factor atau catalyst untuk political will di peringkat kebangsaan. Terima kasih Tuan Haji. Dr. Syed, cuba bayangkan hari ini, tadi Tuan Izzah ada sebut, masalah kerja kena buang, masalah berniaga tak dapat untung, kemudian kegusaran, soal kebajikan dan sebagainya yang mengganggu pemikiran, especially orang muda, peniaga baru kan, orang-orang muda yang memang pengundi-pengundi di Melaka yang akan mengundi esok ni. Jadi kalau itulah senario, agak-agaklah parti mana yang menjadi pilihan. Ini dah masuk ke aspek siapa menang dalam pilihan raya. Silakan. Kita final countdown. Okay. Saya memandang macam saya katakan pengundi muda ni tidak mudah ditipu, tidak mudah kata orang tu dibariskan dengan gembar-gemburkan dengan banyak janji-janji manis. Jadi mereka perlukan satu pengharapan, mereka perlukan satu pemimpin yang boleh menjanjikan mereka menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pandemik COVID-19. Kesan daripada pandemik COVID-19 misalnya boleh mengurangkan pengangguran, memperbanyakkan lagi peluang-peluang pekerjaan dan kemudian mereka boleh meningkatkan kos sara hidup mereka selepas pilihan raya yang ini. Ini adalah apa yang mereka mahukan. Dalam tempoh 5 tahun ni mereka akan menyaksikan, mereka nakkan satu kestabilan politik. Jadi mereka akan memilih pemimpin-pemimpin daripada parti-parti yang mereka sifatkan boleh membawa suara mereka ke tengah, dan mereka dah bosan sebenarnya. Ada sebilangan besar daripada mereka bosan dengan apa yang berlaku sekarang. Kalau kata mereka memilih pemimpin tersebut dan pemimpin itu gagal untuk menunaikan permintaan dan juga menunaikan hasrat mereka, menunaikan keperluan mereka dan sebagainya. Jadi mereka rasa bahawa itu tak patut berlaku. Jadi sebab itu mungkin keesokan hari kita akan lihat ada calon-calon daripada muda, daripada calon-calon yang saya kata berdarah muda ni yang ditonjolkan pada PRN kali ini akan memperoleh undi yang banyak. Tapi saya tak jamin bahawa mereka
boleh berjaya sebab hanya orang-orang yang berpengalaman dalam politik, orang yang pernah menyumbang bakti kepada Melaka akan menang dalam PRN pada kali ini. Kerana kalau kita tengok pun dari segi perakusan pun banyak, majoriti tu masih lagi daripada orang pengundi-pengundi yang pertengahan umur. Orang yang telah merasai sumbangan dan juga pengalaman mereka terhadap pentadbiran Melaka pada waktu dulu jadi inilah yang akan menjadi satu indikator parti mana yang akan memenangi pilihan raya pada kali ini. Tapi kalau bagi pandangan saya, kemungkinan apa yang saya lihat ialah kemenangan yang sama rata dalam antara tiga parti ini, iaitu Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Akan wujudnya kerajaan campuran. Kalau apa yang saya perhatikan daripada kajian-kajian dan analisis yang telah dibuat oleh ramai orang, mengatakan bahawa parti ini harus bergabung dengan satu lagi parti untuk menubuhkan satu kerajaan di Melaka. Baik, terima kasih Doktor. Tuan Izzah, tadi kita bercerita tentang pengundi Melayu. Kali ini saya nak bawa kepada pengundi yang bangsa asing ni, bangsa lain, India contohnya, China dan sebagainya, dan lain-lain bangsa. Dan salah satu yang dapat saya lihat ketika saya turun di Melaka baru ni ialah soal pengundi India yang menuntut janji-janji yang lampau ni kan. Jadi apakah itu sebahagian daripada aku dulu bagi kau satu janji tetapi saya tak tahu sama ada itu aspek macam betul rasuah ataupun janji, tetapi hari ini kita nak meyakinkan mereka untuk kembali mengundi ni. Bagaimana? Ini satu soalan yang agak payah nak jawab ni. Tapi memang benar apa ni Tuan Haji, sebab apa? Kalau kita ikut statistik yang telah dicatatkan dalam kajian, Barisan Nasional mengalami satu impak yang agak dahsyat daripada pengundi-pengundi daripada kaum India yang telah dicatat daripada tahun 2004 sampai ke 2018 Dia punya trend tu, support trend tu dah menurun. Betul. Tapi saya tak tahu, mungkin ini because of penghijrahan ataupun because mereka telah mengalihkan pandangan kepada, sebab bila kita ada parti-parti baru yang telah ditubuhkan dan sebagainya, dia mungkin mempunyai faktor pilihan alternatif. Not so much because of janji yang tidak ditepati. Kerana saya rasa Barisan Nasional pun saya rasa mungkin tak fair juga kalau saya tak sebut. Mereka pun telah banyak juga membuat berbagai-bagai program yang tidak orang kata menyisihkan ataupun membelakangkan apa-apa bangsa. Jadi saya rasa perlu datang balik satu strategi mengatakan bahawa manifesto kena hati-hati sebab you have to practice what you preach. Bila you nak dapat balik bukan saja India ataupun China ataupun yang bukan Melayu, even Melayu pun kalau you preach tapi you tak practice apa yang dalam manifesto tu, mereka pun akan lari. Tapi masalah sekarang ni ialah mandate. Bila kita nak ada pilihan raya ini ialah mandate untuk memperbaiki kehidupan rakyat ataupun mandate untuk memperbaiki kehidupan ahli politik. Jadi kita kena buat timbang tara kat situ. Kita kecoh-kecoh nak buat pilihan raya ni, adakah benar-benar nasib rakyat di Melaka ni telah bertambah teruk ke sekarang ni? Is it that bad? Ataupun dia status quo saja. Tapi sekarang ni kita kecoh-kecoh nak buat pilihan raya ni sebab kita nakkan kerusi, kita nakkan power, kita nakkan dominance. Jadi oleh kerana itu kita neglect apa yang sepatutnya kita perjuangkan untuk rakyat dan juga untuk pengundi. Baik. Sebab itu saya rasa kita kena ada satu kajian terperinci mengenai kita panggil impact analysis ataupun analisa impak pilihan raya. Itu saja. Baik, terima kasih. Very good. Dr. Said. Okey, tadi kita dah cakap tentang persoalan siapa yang menang. Dr. Said dah bagi. Sebentar lagi saya akan tanya dengan Tuan Izzah benda yang sama juga. Dr. Said dah kata masing-masing akan mewujudkan sebuah kajian campuran. Tetapi saya nak tanya soal calon. Agak-agak Dr. Said, calon-calon mana yang boleh mencipta kemenangan ni? Ini kita bagi ramalan saja. Silakan.
Okay. Ini adalah soalan yang sukar saya nak jawab. Ya, sebab kalau kita perhatikan memang akan wujud kemenangan pada calon-calon daripada parti yang pernah menang dalam satu-satu kawasan. Ada juga kawasan yang sengit, masa saya kata kawasan Bidara, Rembia, Bemban, dia akan menjadi satu kawasan yang sengit, dan kita akan menyaksikan juga ada calon-calon yang pernah menjadi wakil rakyat tumbang dan digantikan dengan calon baru, muka baru, sama ada dia datang daripada orang muda ataupun orang lain. Ada calon yang menang, mungkin kita akan menyaksikan ada calon bebas akan menang dalam pilihan raya dan PRN pada kali ini. Seperti dan juga kita perhatikan bahawa ada banyaklah survey yang dibuat mengatakan bahawa ada lebih 63% yang tolak Datuk Idris. Itu semua survey lah, tapi yang akan kita saksikan ialah esok adalah satu medan pertempuran yang bagi saya akan menjelmakan satu harapan baru kepada masyarakat Melaka, dan kita harap bahawa orang-orang Melaka dapat bangun, perhatikan dan pilih calon yang sesuai, yang akan mereka harapkan untuk menyuarakan pandangan mereka. Jadi daripada parti mana pun itu tak menjadi masalah. Jadi ini merupakan satu dimensi politik baru di negara kita, yang akan, dan kita telah saksikan apa yang berlaku di Sabah, dan kemudian kita tengok di Melaka, dan akan datang kita akan tengok di Sarawak. Semuanya berasaskan kepada harapan rakyat. Jadi parti mana yang akan menang, parti mana yang calonnya akan menang dan sebagainya, itu bukanlah jadi satu apa kata orang tu, indikator yang sangat penting, tapi yang paling penting ialah dari segi ketokohan, kewibawaan calon, dan bagaimana calon itu dapat memberikan sumbangan. Macam mana yang Tuan Izzar katakan tadi, kita nak calon yang bersih, kita nak calon yang akan mewakili rakyat Melaka dengan kepimpinan yang dihormati orang dan terpimpin, yang boleh jadikan satu sandaran harapan rakyat kepada pemimpin tersebut. Baik, terima kasih Doktor. Tuan Izzar, saya kembali balik soalan saya. Tadi di awal tadi Tuan Izzar dia nyanyi lagu Suci Dalam Debu. Tetapi soalan saya nak tanya, agak-agak parti mana yang suci yang boleh memenangi pilihan raya, dan calon mana yang rasanya agak-agak juga sucinya untuk memenangi kursi mereka. Silakan Tuan Izzar. Okey, Haji Bro, kalau nak tahu saya punya jawapan ikhlas, sebenarnya tak ada parti yang suci sebenarnya. Ya, saya bukan nak kalah, tapi saya sebenarnya hampir bersetuju dengan apa yang Tuan Izzar sebut. Silakan. Bila terjadi sesuatu pilihan raya, sama ada pilihan raya kecil, besar, ataupun negeri ataupun nasional, kegairahan untuk merebut kursi ataupun kuasa tu mengatasi segala-galanya. Jadi kita punya election ni, kita ni unik sikit. Kita punya election ni dia dah neglected rakyat, because rakyat, I jumpa you 5 tahun sekali je. The rest is actually my life. Your life is once in 5 years. Itu saja. Jadi bukan saya nak kata komen pemimpin-pemimpin tertentu, tapi sebenarnya track record ada dua. Satu track record yang baik, satu lagi track record yang tak berapa baik. Jadi sejarah telah menunjukkan bahawa kadang-kadang bila dah ada kuasa, rakyat banyak mengeluh. Rakyat kata, saya tak expect langsung pemimpin yang saya pangkah ataupun yang saya pilih ni begini. Kan? Jadi sekarang ni kita dah pergi ke sana, pergi ke sini, kita janji macam-macam. Untuk pengetahuan Haji Bro dan juga Tuan Syed, Prof Syed. Komposisi racial di dalam Melaka yang sebenarnya dia adalah satu komposisi yang mereflektkan komposisi racial di peringkat nasional. Jadi kalau betul kita ada dua parti Melayu yang dominan bergabung, bila you pergi race base,
mungkin ada baik dan mungkin ada tak baiknya, sebab when it comes to votes, kita tak boleh kepada race base, ya, sebab apa yang ada di Melaka ni dah dia reflect national level. Exactly. Jadi saya rasa saya berpendapat sama ada tidak akan ada satu parti yang dominan untuk memerintah Melaka ataupun campuran, tetapi mungkin to a certain extent akan ada yang dominan dua parti Melayu ni, ya. Kerana apa? Kerana di peringkat nasional mereka ada kolaborasi. Ya. Walaupun di peringkat negeri mereka head on collision, tapi di peringkat nasional mereka ada kolaborasi. Ya, dan juga saya tak rule out juga. Saya tak rule out juga PH will have strong footage, masih mempunyai strong footage di Melaka. Yes. Thank you. Yeah. Well, Dr. Said dan juga Tuan Nizar, kita pun dah sampai kepada penghujung perbincangan kita dan sembang-sembang final countdown untuk PRN Negeri Melaka ni. Dan untuk akhir ini mungkin Dr. Said boleh memberi sedikit nasihat ataupun gambaran untuk pengundi esok, especially kita mengharapkan lebih kepada 70% keluar mengundi, kan, begitulah harapan kita. Silakan Tuan Said. Ya. Saya pada akhir kata ini saya mengharapkan lebih ramai pengundi-pengundi Melaka untuk turun, ya, keluar mengundi dan juga memberikan satu transformasi politik. Maksudnya ialah kita bebas untuk memilih mana-mana pemimpin yang berwibawa, yang boleh menunjukkan satu kepribadian yang unggul, ya, untuk menjadi pemimpin kita. Dan kemudian kita juga nakkan suasana politik yang lebih harmoni, yang bersih daripada rasuah, daripada apa juga implikasi-implikasi negatif, ya, dan kita memberikan satu iklim politik yang boleh menjadi satu harapan kepada pengundi-pengundi Melaka meneruskan agenda kecemerlangan, meneruskan agenda pembangunan Melaka yang lebih cemerlang pada sekurang-kurangnya pada 5 tahun yang akan datang. Jadi jangan takut untuk turun mengundi dan pilihlah pemimpin-pemimpin yang boleh dipercayai yang akan mewakili anda selama 5 tahun ini. Baik, terima kasih Doktor. Silakan Tuan Nizar. Terima kasih. Kalau kita lihat laporan yang telah diberikan oleh KKM, peratusan rakyat Melaka yang telah pun menerima 2 dos vaksin pada ketika ini pada tahap 75.2%, ya. Oleh kerana 75%, maka sebab itu kita mensasarkan mungkin yang akan keluar mengundi besok mungkin 70%, ya. Kalau ada lebih, bonus. Walaupun 70%, tapi kita kena ingat golongan yang 50 ke atas ataupun between 50 sampai 70 mungkin kurang sikit keluar, ya, atas kerana situasi pandemik dan sebagainya. Untuk rakyat Melaka, saya mengucapkan selamat mengundi, buatlah pilihan yang terbaik, dan pilihan kita ni yang sebenarnya bukan saja untuk kita tetapi ialah untuk generasi baru kita. Dan saya juga ingin merakamkan juga berbanyak terima kasih kepada petugas-petugas NCW yang ada di lapangan dan juga pasukan sokongan kita seramai 20 orang dan juga petugas kita seramai 8 orang, dan kami juga ingin merakamkan setinggi terima kasih kepada pihak SPRM dan juga dengan SPR yang telah pun bekerjasama dengan kami dalam proses pemantauan pilihan raya dan campaigning kali ini. Terima kasih dan juga pihak utusan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan kita sama-sama doakan supaya proses besok berjalan dengan lancar dan kita harap pengundi dapat keluar awal, Dr. Said dan juga Tuan Nizar, untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Dan untuk itu sekali lagi bagi pihak Utusan TV dan juga kru, kami mengucapkan terima kasih kepada teknologis Dr. Said Agil Assagaf, penganalisis politik pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Terima kasih Dr. Said kerana bersama dengan saya dan juga rakan-rakan daripada Utusan TV. Thank you Dr. Said dengan idea dan sumbangan pandangan analisis yang diberikan kepada kami. Dan juga terima kasih kepada Tuan Haji Zahar Kahar, Ketua Panel Pemikir Pemati Rasuah Malaysia, yang banyak bagi input, yang banyak berikan kerjasama kepada kami di Utusan TV. Dan sekali lagi terima kasih kepada dua tetamu. Dan Tuan Said, all the best untuk terus membuat analisis terbaik untuk memberi maklumat kepada khalayak yang menyaksikan perkembangan pilihan raya negeri Melaka. InsyaAllah esok
Ramalan telah pun diberikan oleh Tuan Izzah, ramalan telah diberikan oleh Tuan Syed dan ramalan telah diberikan oleh sahabat saya semalam Tuan Isamuddin, dan kita nantikan esok keputusannya ya. Dan okey, itu terima kasih. Dan kepada anda jangan lupa klik www.keputusantv.com dan esok kita akan lihat keputusannya sebelah malam. Anda berdebar, kami berdebar, tetamu juga berdebar, dan kita lihat siapa yang akan mencipta kemenangan di pilihan raya negeri Melaka. Untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.